Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan dan jemaah wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang, dengan limpah kurniaan, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk tunaikan solat maghrib secara berjemaah. Ramai manusia yang ada di sekeliling rumah kita, di tempat kita, tetapi hanya segelintir yang mana Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan hati untuk datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala pandang dengan rahmat, yang mana Allah Subhanahu wa taala redha dengan kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih setiap diri kita ni untuk taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat itu saja. Allah Subhanahu wa taala Dia boleh jadikan kita daripada kaum-kaum yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan kita daripada pengikut Firaun, daripada pengikut Namrud, daripada zaman-zaman jahiliah dahulu. Tetapi dengan kehebatan, dengan kasih sayang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pilih kita lahir di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nikmat yang paling besar, yang paling bernilai, yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Maka alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ibrahim ayat yang ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang siapa yang beriman, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur atas nikmat dan kelebihan-kelebihan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi nikmat untuknya. Daripada segi rezeki kita, daripada kesihatan, harta benda, daripada pekerjaan kita, daripada ilmu pembelajaran kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan berkat, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi dan lagi untuk kita selagi mana kita bersyukur hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang di belakangnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah barang siapa yang kufur dengan nikmat yang kami kurniakan, ketahuilah sesungguhnya azab yang sangat pedih sedang menantinya. Jadi marilah kita tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ni berada di hujung akhir zaman. Dan bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan bahawa manusia ni dia hidup dalam 5 fasa. Manusia zaman dunia ini hidup dalam 5 fasa. So jadi kita umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas wafat Khalifah Ar-Rashidin, selepas wafat ulama-ulama, maka kita umat akhir zaman ini kita berada di fasa yang terakhir, fasa yang kelima, iaitu akhir zaman. Jadi marilah kita sama-sama, yang mana Nabi SAW telah ajar untuk kita untuk sediakan diri kita, sediakan diri kita untuk bertemu akhir zaman dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang mantap, iman yang kita tauhid, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan malaikat Allah Subhanahu wa taala, bukan
Allah Ta'ala cipta kita, Allah hantar kita ke muka bumi ini bukan sekadar untuk kita belajar tinggi-tinggi, untuk cari pekerjaan jawatan yang tinggi, bila dah dapat jawatan yang tinggi untuk cari harta benda yang banyak, himpun harta. Bukan semata-mata untuk kita buat perkara begini, tuan-tuan. Tak salah. Ulama mengatakan kita belajar sampai PhD, jadi doktor, jadi lawyer, tak salah. Kita himpun harta, kita jadi jutawan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, tak salah. Tetapi yang salah apabila kita ada segala-galanya, maka kita tak bawa diri kita, cara hidup kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak bawa diri kita seperti ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang salah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar ke muka bumi daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sama yang dibawa oleh setiap nabi, iaitu tauhid atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam alaihissalam diampunkan oleh Allah disebabkan dia langgar perintah Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala hantar dia di muka bumi Allah, maka Nabi Adam memohon taubat, minta ampun pada Allah. Ada ulama mengatakan selama 40 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak mau ampun, Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan pengajaran untuk umat akhir zaman. Maka apabila Nabi Adam alaihissalam sebut nama Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa Nabi Adam. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdialog di Bukit Tursina, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah aku nabi akhir zaman. Dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengatakan bahawa, wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya nabi akhir zaman dah pun aku pilih, siap-siap dah. Allah Subhanahu Wa Taala dah lantik awalin lagi, pilih nabi akhir zaman. Untuk tu pun Nabi Musa tak berputus asa, ya Allah, jikalau begitu maka jadikanlah aku umat akhir zaman. Seorang nabi, dia sanggup rendahkan darjat diri dia, minta kepada Allah, kata, ya Allah, kalau aku tak jadi nabi akhir zaman pun tak apa, biar aku jadi umat akhir zaman, kaum akhir zaman. Benda yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa, ya Musa, ketahuilah sesungguhnya untuk umat akhir zaman pun aku dah pilih dah orang-orang yang tertentu sahaja. Tuan-tuan, lah ni kita nak pilih bunga, kita masuk taman bunga. Kita masuk taman bunga, kita nak petik bunga. Kita akan petik bunga yang mana fresh, yang mana wangi, bauan dia yang wangi, yang harum, yang cantik. Kita tengok sekali gitu, kita rasa berkenan, baru kita akan petik bunga. Kita takkan petik masuk taman bunga, kita petik ikut dan kita. Kita tak minta, kita masuk, kita terus ambil semua bunga. Ada bunga yang rosak, layu, yang tak wangi, yang busuk, semua kita takkan petik benda tu. Kita akan tengok, kita akan teliti, kita akan tengok betul-betul, baru kita akan pilih. Macam tu juga dengan baju, kita nak raya, tak lama lagi nak masuk Ramadan, lepas tu kita nak sambut raya. Kita akan pilih baju ikut saiz kita, ikut badan kita, slim fit, cutting elok, seluar jeans dengan elok, kasut pun kita akan pilih yang mahal-mahal. Betul tak tuan-tuan? Kita nak pilih setiap benda untuk diri kita pun, untuk keluarga kita pun, kita akan pilih yang best, yang paling terbaik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita ni, Allah Taala lantik, Allah Taala petik kita ni, daripada alam arwah. Allah pilih kita ni terbest dalam semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang paling terbaik. Kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab apa kita paling terbaik, paling best, paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sedang sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran, umat yang terbaik, manusia yang terbaik adalah umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dipertanggungjawabkan atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu ajak manusia kenal rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cegah manusia daripada melakukan kemungkaran.
Zaman Nabi Musa AS, bila Nabi Musa AS ajak kaum dia masuk Islam, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kaum dia tak mau terima. Kaum dia tak mau terima, hanya beberapa segelintir orang sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beriman, betul mereka beriman, tetapi mereka beriman diri mereka sahaja dengan Allah. Mereka tak galakkan saudara mara mereka, mereka tak ajak golongan-golongan yang lain yang berhampiran dengan mereka untuk beriman kepada Allah. Sebab itu bila Nabi Musa tinggalkan selama 40 hari dan Nabi Musa hijrah ke Bukit Tur Sina untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kaum Nabi Musa kembali kufur kepada Allah. Tinggal 40 hari je tuan-tuan. Tinggal 40 hari, bukan tinggal terus, tinggal sementara untuk berjumpa dengan Allah. Ada beberapa perkara yang Nabi Musa alaihissalam nak berbincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Musa kembali kepada kaum dia, semua kaum dia kufur, syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala, menjadikan sebentuk sapi, menjadikan berhala sebentuk sapi, mereka sembah pada sapi itu. Tetapi tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni umat yang cukup hebat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah korbankan segala-galanya untuk kita. Nabi tinggalkan segala-galanya untuk kita. Nabi sanggup berpuasa, Nabi sanggup dipukul, Nabi sanggup dihina, dimaki, dicaci hamun, dihalau daripada negeri di kelahiran Nabi SAW. Untuk apa? Untuk bawa Islam sampai pada diri kita. Ada satu ketika tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Rasulullah duduk bersantai di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat pun pelik. Ya Rasulullah, kami ada berhadapan denganmu ya Rasulullah. Kami ada di sekeliling denganmu ya Rasulullah. Apa yang kamu rindukan lagi ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, wahai sahabat sekalian, ketahuilah sesungguhnya kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku, yang mana sentiasa bersama dengan aku susah dan senang, yang berjumpa dengan aku, yang dengar sabdaan daripada mulutku sendiri. Lepas tu sahabat pun heran, jikalau begitu ya Rasulullah, siapakah saudara-saudaramu yang kamu rindui? Maka Nabi SAW mengatakan ketika itu, ya sahabat-sahabatku, ketahuilah aku sangat rindu dengan saudaraku yang mana tak pernah duduk dengan aku, tak pernah melihat wajah aku, tak pernah tengok keadaan diriku, tak pernah dengar sabdaan hadis, tak pernah dengar wahyu daripadaku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka sanggup beriman, mereka sanggup bersusah payah membawa manusia kepadaku, membawa manusia kenal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah umat akhir zaman, yang mana selepas wafatnya aku, mereka akan datang. Maka kita lah tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala antarkan kita untuk menjadi umat yang mana kita mai akhir sekali tuan-tuan. Macam contoh sekarang sedang viral dalam Malaysia ni, sedang viral kedai-kedai makan yang famous, beratok sampai 3 jam 4 jam. Kalau dalam pulau ni berkata Din Maju, restoran mamak ni semua Din Maju, Hamidia semua beratok panjang-panjang. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan sedang beratok panjang, saya datang dalam keadaan relax, parking motor, terus saya masuk, order makan, saya makan. Apa tuan-tuan rasa? Pandai hati tuan-tuan. Kita dah beratok sampai berjam-jam, dia ni mai masuk, ambil makan, duduk relax, tak ada, macam tak ada apa. Macam mana tuan-tuan keadaan kita nanti umat akhir zaman di padang mahsyar nanti, apabila semua dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita daripada umat zaman Nabi Adam AS sampailah umat akhir zaman, kita akan beratuk tuan-tuan. Tapi ada satu golongan yang akan bangun. Hadis Nabi SAW mengatakan, ada satu golongan yang akan bangun terus masuk menuju dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa dihisab, tanpa dipersoalkan di hadapan Allah, tanpa masuk di mahkamah Allah, terus bangun masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kaum-kaum terdahulu akan melihat, depa ni siapa?
Depa ni siapa? Apa specialnya depa ni masuk syurga? Kita dah beratuk berjuta tahun tuan-tuan. Di padang mahsyar ni kita nak berhadapan dengan Allah berjuta tahun. Kita dibangunkan di padang mahsyar kita nak masuk menuju mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan senang tuan-tuan. Ada hadis Nabi SAW mengatakan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang mana ketika dia hidup di muka bumi Allah, dia dijanjikan syurga. Waktu dah hidup ni Allah Ta'ala keluarkan list selain nama 10 orang sahabat wajib syurga, sedangkan mereka hidup. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan keluarkan selain nama, bila Nabi ceritakan pada sahabat, bila sampai di nama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi jadi sedih. Nabi sedih. Sahabat menyoal, kenapa ya Rasulullah engkau sedih, menitiskan air mata bila sampainya nama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf? Nabi mengatakan, memang Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni memang dia diperintahkan, dia diwajibkan syurga, tetapi dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mahkamah Allah tidak ada seorang pun yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat semua jadi jam. Sayyidina Abdul Rahman ni seorang yang jutawan, yang kaya. Dia ni harta dalam sahabat, dan ramai-ramai sahabat, dia adalah sahabat yang paling pemurah hati. Dia adalah sahabat yang seorang yang mana sentiasa sering yang bersedekah, yang membuat amal kebajikan. Bila dengar Nabi SAW mengatakan dia akan masuk syurga, tapi Nabi sedih. Sebab apa? Bila soal-soal, Nabi kata dia akan masuk syurga dalam keadaan merangkak. Dia akan masuk syurga, betul. Dia tak akan diazab oleh Allah, tetapi dia akan masuk syurga dalam keadaan dia merangkak disebabkan harta kekayaan yang dia punyai. Bila Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengar saja kata Nabi SAW kata dia akan masuk syurga dalam keadaan merangkak, dia terus keluar untuk menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah. Dia ada 100 ekor unta, dia bagi untuk agama Allah. Ya Rasulullah, engkau ambillah untaku untuk agama, untuk jihad di fi sabilillah. Ambillah harta kepunyaan aku, bagi untuk jalan Allah. Bila dia bagi, Allah bagi. Bila dia bagi, Allah hantar lagi rezeki untuk dia. Sedangkan janji Allah, kita bagi 1, Allah bagi 10. Kita bagi 1, Allah gantikan dengan 10. Jadi tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dengan diri kita. Bagaimana keadaan kita di padang mahsyar bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan muka mana kita nak jumpa Allah tuan-tuan? Dalam keadaan mana kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ulama mengatakan iman umat akhir zaman ni setebal kulit bawang. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar perintah Allah, ya hayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, pasti dan pasti kamu akan berjaya. Bila dengar kata seruan dakwah, bila dengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana pengislaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bila dengar kata Muhammad bawa agama baru, dia jadi angin, dia naik angin. Dia jadi membara dalam hati ni, bagaimana Muhammad boleh menghina agama nenek moyang kita. Bila mereka mesyuarat, ketua-ketua Quraisy bermesyuarat, panggil semua ketua-ketua kaum puak ni, panggil mesyuarat. Dia buat plan. Selain daripada nak halau Nabi ni, kalau halau Muhammad keluar daripada Mekah ni pun, dia akan pergi dakwah tempat lain juga. Dan sekali syaitan menyerupai seorang manusia datang bagi cadangan untuk bunuh. Bila dengar perkataan bunuh, Abu Jahal kata orang yang terbaik ni adalah Sayyidina Umar. Sebab apa? Sayyidina Umar ni tak takut dengan siapa pun. Dengan ketua-ketua Quraisy ni pun dia tak takut. Dia ambil tanggungjawab untuk bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam perjalanan dia nak pergi bunuh Muhammad, seorang sahabat Uzaifah radhiyallahu anhu bertemu dengan Sayyidina Umar. Ya Umar, ke manakah engkau sedang pergi dengan begitu panas, dengan begitu laju? Dia kata aku nak pergi bunuh Muhammad.
bila sahabat ni Uzaifah radhiyallahu anhu dia dah Islam, bila dia dengar kata Sayyidina Umar nak bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni kata apa? Ya Umar, sebelum kau nak bunuh Muhammad, engkau pergi tanya adikmu dulu. Kan, sebelum hang nak pergi bunuh Muhammad, hang tengok keadaan adik hang dulu. Adik hang pun sendiri masuk Islam, ni hang nak pergi bunuh Muhammad buat apa? Hang pergi tanya adik hang. Bila dia dengar kata adik dia masuk Islam, terus dia menuju ke rumah adik dia. Pergi jumpa adik dia, adik perempuan. Kan, nak ringkaskan cerita, bila dia dengar firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Taha, kan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang pengislaman, tentang agama Islam dalam surah Taha, tergerak hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terus Sayyidina Umar dibawa oleh adiknya dengan adik iparnya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bawa pedang, tuan-tuan. Pedang ni seret kena tanah, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa, Nabi SAW tanya, "Ya Umar, apakah kehadiranmu di sini?" "Ya Rasulullah, aku nak beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melafazkan tauhid kalimah la ilaha illallah, goncang habis, getak habis orang-orang Quraisy ni. Sebab apa? Kekuatan orang kafir Quraisy adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baru Nabi SAW kata, "Wahai Umar, sesungguhnya malam semalam aku duduk depan Kaabah. Aku duduk depan Kaabah ni, aku merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, antara Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab ni, engkau pilihlah salah seorang masuk Islam ya Allah. Kerana mereka, antara mereka dua-dua ni adalah kekuatan. Kan, kekuatan salah seorang kalau masuk Islam, insya-Allah agama Islam akan kuat." Maka Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi SAW dengan memilih Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dapat Islam dalam keadaan senang sangat, tuan-tuan. Dan bila ibu kita lahir, 9 bulan 10 hari dah cukup time dia. Bila kita dah keluar, bila ibu kita melahirkan kita, maka ayah kita sambut kita dengan azan. Azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, dan mensyahadakan untuk kita. Maka automatik kita jadi Islam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sebelum datangnya agama Allah, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni orang yang paling jahil, orang yang paling teruk. Sampaikan Rom dan Farsi takut untuk menakluk kerajaan Arab Saudi ni ketika tu. Cukup takut. Oh, dengar Mekah, oh takut, tak mau. Mereka tak mau. Mereka rasa bimbang. Sebab keadaan paling teruk lah, tuan-tuan. Paling teruk. Kafir ni, kafir jahiliah ni paling teruk ni orang Saudi, orang Arab jahiliah ni lah, ketika zaman sebelum datangnya Islam. Tapi tuan-tuan, bila datangnya Islam, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling bernilai di sisi Allah adalah orang Arab Quraisy. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka ambil agama, mereka ambil la ilaha illallah sebagai maksud hidup mereka. Tuan-tuan, sahabat dapat agama bukan senang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling disegani dalam kalangan orang Arab Quraisy ni. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang tak pernah sembah berhala. Dia hidup dalam keadaan dalam suasana jahiliah. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak pernah menyembah berhala. Tapi dia bukan Islam waktu tu. Bila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan pada sahabat-sahabat, ajak cerita, kata aku macam ni. Datangnya Jibril alaihissalam di Gua Hira, keluarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, macam ni cerita. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan. Sebab itu beliau digelarkan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bila Sayyidina Abu Bakar ambil Islam, tuan-tuan, dia bawa dalam masa sehari tu, dia bawa 9 orang. Dia dapat Islam, dia bawa 9 orang masuk Islam. Lepas tu dia pergi dalam keadaan tengah-tengah pasar ni, dia pergi mengaku, dia pergi mentauhidkan agama Allah. Dia ajak manusia, wahai orang-orang Arab Quraisy, masuklah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kena pukul, tuan-tuan. Walaupun dia adalah orang yang paling disegani,
Dia adalah orang yang cukup respect dekat Abu Bakar Siddiq ni daripada zaman jahiliah lagi. Bila dengar kata Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, lepas pukul dah tuan-tuan. Sampaikanlah ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, aku tak kenal siapa dia ni. Sampai muka jadi lebam, sampai ibunya sendiri tak cam ini adalah anak aku. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Lagi ramai sahabat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, bila masuknya Islam kan, dia kena dera, letak di tengah panas, bagi tidur kan, bagi tidur di tengah panas, letak batu yang besar atas dadanya. Di malam hari dicemiti lagi tuan-tuan, petang siang pula bagi tidur atas padang pasir pula lagi sekali. Berulang berhari-hari tuan-tuan. Tapi keluar di mulutnya ahadun ahad, ahadun ahad. Hanya beriman dengan Allah yang Esa. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Sebab tu kita sekarang tuan-tuan, kita dapat Islam dalam keadaan senang lenang kan, tanpa kita susah payah, tanpa pengorbanan apa-apa. Sebab tu kita ni lalai daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok daripada diri kita sendiri tuan-tuan, bagaimana keadaan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tahu tuan-tuan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana kan. Bila kita susah, bila kita diuji, baru kita tumpu perhatian kita dengan Allah. Baru kita nampak kan tikar sejadah, baru kita nampak Al-Quranul Karim kan, baru nak pegang tasbih. Ni iman kita tuan-tuan, iman umat akhir zaman. Tapi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ambil agama, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dakwah ni dalam keadaan cukup payah tuan-tuan. Nabi nak sampaikan Islam ni dalam keadaan sembunyi sedangkan Nabi SAW berada di tempat kelahiran. Nabi berada di Mekah ni, tempat lahir Nabi. Nabi boleh buat ikut suka hati, apa-apa sahaja Nabi boleh buat. Tapi dalam keadaan yang mana orang Quraisy menentang, mereka bukan tak terima agama Islam tuan-tuan. Kita kena tahu benda ni, yang mana Arab Quraisy ni, mereka bukan kata kami tak mau beriman dengan Allah, bukan. Mereka tanya soalan apa tu tuan-tuan? Mereka tanya, tak ada orang lain kan yang Allah Ta'ala nak pilih, nak bawa agama Islam? Memang kami tahu dalam kitab Injil ni Allah Ta'ala dah kata dah dalam kitab Injil orang Yahudi ni mereka percaya memang akan datang Nabi akhir zaman yang membawa agama, yang membawa kalimah tauhid untuk beriman dengan Allah. Memang mereka percaya benda tu. Padri-padri yang hidup pada zaman Arab jahiliah pun mereka dah tahu dah. Bila lahirnya Nabi SAW hilang satu cahaya di kota Mekah. Bila lahirnya Nabi SAW, hilang satu cahaya. Padri-padri Kristian ni dia pada tahu dah, Yahudi ni dah tahu dah, Nabi akhir zaman telah dilahirkan. Tapi orang Arab Quraisy ni dia tak boleh terima benda ni, sebab dia tanya, tak ada orang lain ke yang Allah Ta'ala nak pilih? Muhammad hang bukan reti baca. Contoh tuan-tuan, sekarang kita nak pilih Perdana Menteri untuk negara kita, kita pilih orang yang tak reti baca, tak reti sign, tak reti tengok phone, tak reti ekonomi negara sekarang. Boleh kita pilih dia jadi Perdana Menteri kita tuan-tuan? Kita pun dia kata dia paling gila rakyat jadi gila, pilih orang yang tak betul jadi Perdana Menteri untuk menakluk negara, untuk mentadbir negara. Macam juga tuan-tuan, dia berkata tak ada orang lain kan yang Allah Ta'ala, hang kata Allah yang perintahkan hang tak ada orang lain kan yang Allah Ta'ala nak turunkan wahyu dia untuk membawa Islam ni. Muhammad hang tak tahu apa. Sampailah mereka menggelarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai majnun. Saya macam tuan-tuan, ketika sebelum datangnya Islam, dia kata Nabi orang yang paling baik, Al-Amin, As-Siddiq, Al-Fatana, macam-macam dia gelar pada Nabi SAW. Dia kata Nabi ni orang cukup baik, cukup rajin, cukup hebat. Sebab apa? Nabi ni disegani. Bila Nabi bawa agama Allah, bawa la ilaha illallah, ajak manusia mentauhid iman mereka dengan Allah, dia kata Nabi gila pula. Mulut yang kata Nabi baik, mulut yang sama juga kata Nabi ni gila, Nabi tak betul, Nabi bawa ajaran sesat. Maka mulalah peperangan antara orang Islam dengan orang bukan Islam.
pengorban Nabi SAW. Bila Nabi dapat agama Allah, bila dapat wahyu daripada Allah, perkara pertama adalah Nabi SAW tanamkan iman dalam hati sahabat. Kan? Nabi SAW bukan terus ambil kayu, ambil tukul ke apa, pergi pecah berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Nabi tak buat benda tu, tuan-tuan. Sekeliling Kaabah ada 366 berhala. Orang Arab dulu mereka nak minta makan, minta satu berhala. Nak minta hujan, pergi ke berhala ni. Nak minta jadi kaya, pergi ke berhala ni. Setiap berhala ada tugasan-tugasan dia, ada permintaan-permintaan dia. So jadi bila Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang benar, agama yang sah, agama yang diiktiraf oleh Allah adalah agama Islam. Bila Nabi bawa sampai pada sahabat-sahabat Nabi, Nabi tanamkan iman dalam hati sahabat selama 13 tahun, tuan-tuan. 13 tahun baru Nabi SAW dapat mantapkan iman dalam hati sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Sebab apa iman kita tak mantap lagi, tuan-tuan? Kita cuba tanya diri kita, macam mana diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana solah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turunnya perintah, yang ni dia masuk Isra Mi'raj kan. Kita nak masuk bulan Rejab ni, bulan Isra Mi'raj. Bila dapat perintah solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat angkat takbir, ikat je takbir, takbiratul ihram, ikat je takbir, depa nampak syurga, depa nampak neraka. Sebab apa? Iman mereka tulus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman mereka direct dengan Allah. Mereka yakin 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan macam kita, tuan-tuan. Kita ni waktu angkat takbir itulah kita teringat kunci yang hilang, ada kerja-kerja tertangguh. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab iman kita ni bukan macam sahabat. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena mantapkan iman kita, selalu bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendengar tentang kebesaran Allah. Zaman sekarang kita ada gadget dekat tangan kita, tuan-tuan. Kita ada gadget. Zaman dulu susah, 3 sekupan kita tak nak dengar apa. Zaman sekarang iPhone macam-macam kita ada. Buka tekan je, tekan pi, kita boleh dengar macam-macam kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan langit, Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan bumi, Allah yang ciptakan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni ada dekat 20 orang dalam surah ni. Kita cuba tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam diri kita. Kalau kita nak buat robot, kita nak cipta robot, mesti akan sama, tuan-tuan. Kok mana pun mata, telinga, hidung semua akan sama. Kalau kita buat 100 robot pun akan sama macam tu. Tapi hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cipta kita ni dengan hidung yang berlainan, dengan mata yang berlainan, dengan kulit yang berlainan, dengan daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita dengan berbeza-beza, tuan-tuan. Cap jari kita ni pun, tuan-tuan, ibu jari, cap jari kita ni pun berbeza. Kita ni buat IC, kita scan tangan jari kita ni pun berbeza-beza. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah iman yang kita kena tanam dalam hati kita. Yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hebat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak ada kuasa, makhluk tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Itu yang Nabi SAW nak mantap, nak tanam dalam hati sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan perkara yang sama juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada sahabat untuk membawa lepas wafatnya aku, jangan tinggal kerja ni. Bukan zaman daripada zaman Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, bila wafatnya nabi-nabi mereka tinggal agama. Bila meninggal, bila wafatnya Nabi Adam, bila wafatnya Nabi Yusuf, bila wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bila wafatnya Nabi Isa alaihissalam, agama berhenti takat tu je, tuan-tuan. Sebab tu mereka tak dapat membawa warisi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, tuan-tuan, umat akhir zaman, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang untuk kita mewarisi agama Allah, mewarisi kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa setiap orang cerita pasal Allah, cerita kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, tuan-tuan, sekarang kita rasa dalam surah ni kita dulu 15 orang,
16 orang, 17 orang, kita rasa kuantiti yang sedikit. Tetapi tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kita balik ni semua tuan-tuan, malaikat ada dengan kita tuan-tuan, penuh. Setiap ruang, kalau Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab kita ni, kita boleh nampak. Zaman Nabi SAW, sahabat Rasulullah akan duduk bila Nabi SAW nak menyampaikan sesuatu wahyu, nak menyampaikan sesuatu perkara, sahabat akan duduk rapat-rapat sampailah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, daun yang gugur akan jatuh atas riba sahabat. Sampai tak ada ruang dah, sampai daun tu nak jatuh pun tak ada ruang nak jatuh atas tanah. Bayangkan tuan-tuan, mereka akan duduk macam mana nak dengar tentang ilmu Allah, tentang firman Allah, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi SAW. Sekarang kita tak ramai, tapi malaikat yang paling ramai. Bila malaikat kembali lepas habis majlis ni, kita pun balik, malaikat pun akan balik. Allah Subhanahu Wa Taala akan soal pada malaikat, wahai malaikat aku, daripada mana yang kamu balik ni? Dengan berseri-seri, dengan wajah yang gembira, riah, baru malaikat kata, ya Allah, di surau sekian-sekian ni ada ilmu agama, hamba-hambamu duduk mendengar, menuntut ilmu, ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala soal, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala-galanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyampaikan pada kita. Nabi SAW sampaikan pada sahabat, mengatakan bahawa Allah soal ni untuk pengetahuan untuk diri kita, supaya kita tahu apabila kita menuntut ilmu, ganjaran sekian. Jadinya tuan-tuan, bila Allah SWT soal, apa yang mereka nak sangat? Mereka menuntut ilmu, mereka duduk dengan ceramah, kuliah, mereka sanggup korbankan masa mereka walaupun dalam setengah jam, 40 minit. Apa yang mereka harap? Apa yang mereka minta? Waktu tu malaikat kata, ya Allah, mereka hanya mengharapkan pengampunanmu dan syurgamu, ya Allah. Allah SWT kata, wahai malaikatku, jadilah saksi, si Fulan bin si Fulan, aku ampunkan dosa dia semua, dosa mak ayah dia pun aku ampunkan, dan aku kurniakan apa yang dia minta. Hebat tak tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita bukan buat benda apa pun tuan-tuan, kita bukan pi keluarkan peluh buat kerja tungkuih lumui apa, bukan tuan-tuan. Kita duduk dalam aircon lagi tuan-tuan, duduk santai, dengar saja apa yang ustaz sampaikan. Kita dengar saja ilmu-ilmu yang disampaikan, duduk santai, relax. Tetapi ganjaran yang diberikan oleh Allah cukup hebat tuan-tuan. Allah ampun semua dosa kita, dan dosa mak ayah kita Allah Ta'ala ampun, dan Allah SWT kurniakan syurga untuk kita. Jadi tuan-tuan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa kena bersyukur tuan-tuan. Kita kena syukur sebab apa? Allah bagi iman, Allah SWT pilih kita untuk datang, untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala sayang dekat kita tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sayang sebab tu Allah pandang, Allah tapis kita, Allah pilih kita untuk kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mai semayang ni pun tuan-tuan, kita dakwah pada orang lain. Sebab apa? Solat ni Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi SAW sendiri. Puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, dengan amalan-amalan ibadah-ibadah lain, Allah Subhanahu Wa Taala hantar melalui wahyu, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi tuan-tuan, perintah solat ni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri jemput Nabi SAW naik Isra Mi'raj, yang mana Nabi SAW sedih, Nabi duka cita dengan dua berita buruk yang disampaikan kepada diri Nabi SAW. Pertamanya, kewafatan isteri kesayangan Nabi SAW, isterinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang mana korbankan segala-galanya untuk agama Allah. Dia ni, isteri Nabi ni adalah orang yang paling kaya, jutawan, janda yang ada seorang anak yang jutawan. Bila Nabi SAW kahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Siti Khadijah bagi seluruh hartanya untuk agama Allah. Satu ketika Nabi SAW tanya dekat Siti Khadijah, wahai isteriku, adakah engkau menyesal kerana kahwin dengan aku? Adakah engkau menyesal sebab kahwin dengan aku? Maka Siti Khadijah kata, ya Rasulullah, aku tak pernah menyesal. Aku tak pernah menyesal sebab kahwin dengan kamu. Aku rasa bersyukur, dan aku rasa akulah orang yang paling bertuah, orang yang paling untung
kerana aku kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama memeluk Islam adalah isteri Nabi SAW, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dirinya tuan-tuan, nak dikatakan dia bagi semua hartanya untuk agama Allah. Orang yang mana Nabi SAW tak kahwin ketika hidupnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Sampailah Siti Khadijah wafat, selepas beberapa lama barulah Nabi SAW ada niat untuk berkahwin. Itu pun daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Khadijah adalah isteri yang paling Nabi sayang. Jadi bila dengarnya kata Siti Khadijah wafat, Nabi dah down. Nabi jadi sedih. Lepas beberapa lama pula wafatnya pula paman Nabi SAW, iaitu Abu Talib. Pakcik kesayangan. Walaupun Abu Talib ni tak masuk Islam, sebab dia pandang standard dia. Dia kata kalaulah dia masuk Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, ketua-ketua puak-puak Quraisy ni dia akan pandang rendah dekat Abu Talib. So jadi dia nak jaga nama dia dan dia jaga standard dia tu, dia tak masuk Islam. Jadi bila dia wafat tanpa beriman dengan Allah, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW jadi sedih. Nabi sedih bukan pasal dia meninggal. Nabi sedih sebab dia meninggal dalam keadaan dia tidak beriman dengan Allah. Jadi Nabi menghadapi dalam masa yang singkat, Nabi menghadapi dua berita duka cita, dua berita kesedihan. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan Isra Mi'raj. Kan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isra Mi'raj. Sebab apa Allah Taala jadikan Isra Mi'raj ni tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu wa taala menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mengatakan Isra Mi'raj ni merupakan tasliyah. Tasliyah ni adalah hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilanda perasaan duka cita, sehinggakan tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Huzn, iaitu dengan tahun duka cita. Jadi tuan-tuan mereka Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra Mi'raj ni tuan-tuan, terdapat pelbagai hikmah dan pengajaran yang boleh diambil oleh diri kita tuan-tuan. Melalui peristiwa ni dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Macam-macam yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Isra Mi'raj ni adalah satu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita iman, yang mana kita wajib beriman dengan perkataan Nabi SAW. Bila Nabi SAW hijrah, Nabi SAW Isra dan Mi'raj, bila Nabi kembali dalam satu malam, Nabi cerita dekat sahabat-sahabat semua. Ada sahabat yang meragu-ragu, betul ke ni, betul ke Nabi SAW ni Muhammad daripada Mekah tu Baitul Maqdis, Palestin, lepas tu naik buruk sampailah ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan. Ada sahabat yang meragukan. Orang yang membenarkan adalah orang pertama yang membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadinya tuan-tuan, peristiwa besar ini Nabi SAW anggap ini adalah satu anugerah daripada Allah. Nabi-Nabi lain tak pernah. Nabi Musa AS bila nak jumpa dengan Allah, Nabi Musa AS bila nak jumpa dengan Allah, Nabi Musa pakai capal. Kalau nak kata bahasa kita, pakai kasut slipper lah. Allah perintah kepada Nabi Musa ada hijab. Nabi Musa AS berjumpa dengan Allah ada hijab tuan-tuan. Malaikat Jibril, ketua para malaikat pun tak dapat berjumpa dengan Allah direct sebab ada hijab. Nabi Musa diperintahkan untuk buka capal, letak tepi, baru masuk berjumpa dengan Allah. Macam kita nak jumpa raja lah tuan-tuan. Kita nak jumpa raja, kita nak jumpa Perdana Menteri, atau paling busuk pun kita nak jumpa Ketua Menteri Pulau Pinang ni pun kita ada pakaian kita dengan smile, dengan wangi-wangian, dengan kasut baru, dengan pakaian bersenonoh kita akan masuk. Macam tu juga bila Nabi Musa pergi jumpa dengan Allah, Nabi Musa perintah untuk buka capal, letak tepi, baru masuk jumpa dengan Allah. Tetapi tuan-tuan, bila Nabi SAW masuk ke Sidratul Muntaha tanpa hijab berjumpa dengan Allah, Nabi SAW buka capal. Nabi nak masuk, Nabi buka capal, letak tepi. Allah Ta'ala perintah pada Muhammad, pakai capal kamu, masuk jumpa dengan aku.
Mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Apa yang kita nak lagi, tuan-tuan? Kita jadi umat Nabi. Macam-macam Allah SWT bagi untuk kita. Macam-macam kelebihan yang Allah SWT bagi untuk kita. Allah bagi Al-Quran. Allah SWT kurniakan Al-Quran untuk kita. Allah tak bagi Al-Quran untuk umat-umat terdahulu. Satu huruf daripada Al-Quran kita baca, satu huruf Allah bagi 10 pahala. Dalam Quran ada berjuta, berpuluh ribu huruf dalam Al-Quran. Berapa banyak kita dapat pahala, tuan-tuan? Kita bukannya kena susah payah, bukan kita kena pergi perang fi sabilillah. Tak perlu, tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW nak dapat ganjaran nak dapat ganjaran, sesuatu ganjaran, dia kena kurban, pi jihad jalan Allah. Tapi kita tak, tuan-tuan. Sebab itulah Allah SWT bagi perintah solat. Sebab apa? Salah satunya Allah SWT tak suka sahabat Nabi SAW, hamba Allah, bila sahabat nak sesuatu, sebelum dapatnya perintah solat ni, sahabat nak sesuatu daripada Allah, dia akan beritahu, ya Rasulullah, doalah pada Allah, mintalah pada Allah, mintalah pada Tuhanmu ya Rasulullah untuk bagi sesuatu apa yang hajat mereka. Jadinya Allah SWT tak suka benda macam ni, tuan-tuan. Nak minta direct dengan aku. Maka untuk itulah Allah Subhanahu Wa Taala buat peristiwa Isra Mi'raj. Ini adalah yang kedua, punca yang kedua Allah Taala bagi ni. Pertama, Allah Taala nak hiburkan Nabi SAW daripada duka cita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak hamba dia minta direct dengan dia, minta straight forward dengan dia. Tak perlu kita nak perantaraan, tak perlu. Jadinya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia cukup hebat. Jadinya apabila Nabi SAW Isra, dua keajaiban, itu adalah Isra wal Mi'raj. Jadinya bila Nabi SAW Isra daripada Mekkatul Mukarramah, daripada tempat lahir Nabi SAW, daripada Mekah, Nabi SAW ke Masjidil Aqsa, dan Nabi solat 2 rakaat. Jibril AS memimpin baginda menjadi imam solat bersama para rasul. Semua rasul kumpul di Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam, maka mereka solat 2 rakaat. Selepas itu dalam perjalanan Mi'raj, Nabi SAW bertemu bila Nabi dah naik ke langit dengan burak, malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi SAW naik ke langit dengan burak. Dan bila Nabi naik di langit pertama, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Lepas itu langit ketiga, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lepas itu naik langit keempat, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik langit kelima, setiap langit Nabi naik berjumpa dengan setiap rasul, setiap Nabi. Jadi langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya terus masuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Jadi, tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, Nabi terus sujud. Nabi terus sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan solat 50 waktu, tuan-tuan. 50 waktu. Sejadinya, tuan-tuan, nak jadikan cerita ringkas, tuan-tuan, bila Nabi SAW ambil 50 waktu, Nabi turun. Itu Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang Allah Ta'ala perintahkan padamu? Maka Nabi SAW jawab, Allah perintahkan solat 50 waktu untuk umatku. Nabi Musa kata apa? Ya Muhammad, engkau naik semula berjumpa dengan Allah, minta kurang. Bahasa kita kata diskaun, minta offer lagi daripada Allah, minta kurang lagi. Nabi SAW pun naik jumpa dengan Allah, pergi berdialog dengan Allah, minta kurang. Allah Ta'ala bagi 45, turun 5, jumpa dengan Nabi Musa balik. Nabi Musa kata apa? Umatmu tak boleh Muhammad, pergi minta kurang lagi, pergi minta kurang lagi. Nabi naik turun berkali-kali, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan solat 5 waktu. Allah bagi 5 waktu ni lah yang sekarang kita sedang solat: subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu. Dan bila Nabi SAW turun berjumpa dengan Nabi Musa kata, Muhammad, tak boleh jadi ni.
Umatmu tak boleh buat, tak sanggup nak buat 5 waktu ni, kau minta kurang. Ketika itulah Nabi SAW bersuara, ya Musa, wahai Nabi Musa AS, aku dah malu dengan Allah, aku jadi segan. Nabi minta kurang lagi daripada 50 waktu. Allah bagi 5 waktu ni, aku rasa segan sangat-sangat nak minta lagi kurang. Cukuplah 5 waktu ni. Bila Nabi SAW turun cerita perkara yang terjadi ni di Mi'raj ni, sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa engkau minta kurang? Kami boleh buat 50 waktu. Sebab apa? Iman sahabat begitu mantap, iman mereka begitu kukuh, yakin dengan Allah. Nabi SAW kata apa? Memang aku tahu. Nabi kata, memang aku tahu kamu semua boleh buat 50 waktu, tapi umat selepas kamu, orang-orang selepas kamu, manusia selepas kelahiran kamu, selepas wafatnya kamu, mereka sanggup? Tidak. Umat akhir zaman, Nabi Musa kata 5 waktu ni pun mereka susah nak buat. Memang betul pun. Sehari tuan-tuan 5 waktu, berapa waktu solat yang kita solat berjemaah? Tuan-tuan, berjemaah ni ada nusrah, ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja Allah Subhanahu Wa Taala nak perintahkan untuk kita tunai solat berjemaah, solat fardu dengan berjemaah. Berjemaah ni ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kehebatan, kemuliaan, keagungan dalam agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, banyak perkara lah yang perlu kita mendalami dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang perlu kita menuntut dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama sentiasa kita doa, kita doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang beriman kepada Allah sampai ke akhir hayat kita, seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wafat dalam keadaan ketika membaca Al-Quran. Dia dibunuh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh ketika dia sedang solat. So jadi tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat, ramai sahabat yang mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita jadi umat, Allah Taala bagi kalimah ni bukan saja-saja untuk kita. Allah Taala tak bagi kalimah Islam ni untuk kita saja, tak apalah, biar dia jadi Islam. Bukan tuan-tuan, ada tanggungjawab yang besar untuk kita. Ada tanggungjawab besar untuk kita bawa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak bini kita dan seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kita. Tanggungjawab kita tuan-tuan. Nanti tuan-tuan di padang mahsyar, bila kita kembali pada Allah, kita dibangkitkan di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan soal setiap individu. Nabi SAW mengatakan setiap individu akan disoal, akan ditangkap. Maksudnya akan ditangkap oleh Allah di hari penghisapan di mahkamah Allah. Allah Ta'ala akan soal, aku bagi ni, aku bagi umur muda, apa yang kau buat? Aku bagi harta, apa yang kau buat? Aku bagi ilmu, apa yang kau buat? Zaman muda kamu, apa yang kau habiskan zaman muda kamu? Aku bagi harta limpah ruah untuk kamu, apa yang kamu habiskan dengan hartamu? Apa yang kau buat? Setiap perkara, setiap saat, setiap inci apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan soal tuan-tuan. Kalau kita buat benda kebaikan, insya-Allah kita boleh masuk syurga. Kalau kita tidak taat perintah Allah, kita buat perkara-perkara yang mungkar, perkara yang tidak diredai oleh Allah, maka jawablah kita di hadapan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, apabila Allah bagi Islam untuk diri kita, kita bawalah sebaik mungkin seperti mana jejakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Allah akan soal, apakah yang kau buat ketika agama aku ditendang? Maksudnya dihina, dimaki, dicaci, dihamun. Zaman sekarang tuan-tuan, orang kafir ni sekarang tuan-tuan, umat akhir zaman, akhir-akhir zaman ni, orang kafir ni senang lenangnya bakar Quran, letak Quran, macam-macam dia buat. Agama Allah dia hina, edit, macam-macam dia buat tuan-tuan. Kita tak perlu huraikan, kita sendiri pun tahu. Agama Islam dipandang remeh-temeh, dipandang hina. Allah akan soal apa yang kita buat, apa yang kita lakukan ketika itu, apa kita nak jawab dengan Allah. Untuk itu tuan-tuan, bila kita ambil Islam, Allah Ta'ala kata dalam Quran tadi, kuntu khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bawa
kebaikan, ajak manusia untuk kebaikan dan cegah mereka daripada kemungkaran. Perkara inilah yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dan kita dapat bangun di padang mahsyar bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha dengan kita dan Nabi SAW redha dengan kita. Dekat dunia ni tuan-tuan, kalau mak ayah kita halau kita keluar dari rumah, kita ada lagi banyak choice. Kita nak pergi, kita nak kerja, kita cari kerja, kita himpun duit, kita boleh sewa rumah, kita ada banyak perkara yang kita boleh buat. Kalaulah kita dibuang oleh keluarga kita, dibuang oleh kawan-kawan kita, dibuang oleh orang-orang yang ada sekeliling kita, bagaimanakah tuan-tuan nanti di padang mahsyar Allah SWT buang kita? Allah tak mau pandang kita terus, Allah tak mau tengok kita. Kau tak mau, Allah tak mau tengok kita, Allah tak mau ambil tahu pasal kita apa kita nak buat tuan-tuan. Kita tahu dah tempat kita di mana. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita minta Allah SWT masukkan kita dalam syurga Allah SWT bersama Nabi SAW. Hari-hari kita doa tuan-tuan, hari-hari kita doa minta Allah SWT masukkan kita dalam syurga Allah tanpa hisab bersama Nabi SAW. Dan nikmat yang paling bertuah, paling hebat apabila kita bersama Nabi SAW dalam syurga Allah, dapat melihat wajah Nabi SAW. Nabi korban segala-galanya untuk kita tuan-tuan. Nabi sanggup berpuasa, Nabi tak makan, Nabi tak makan, Nabi tak minum, Nabi sanggup berpuasa, tinggal segala-galanya. Sampaikan Siti Fatimah radhiyallahu anha berjumpa Nabi, ya Rasulullah, ketika Nabi Siti Fatimah dapat tahu yang cucu Rasulullah Hasan dan Husain akan dibunuh, seorang akan diracun dan seorang lagi akan dipenggal kepala. Siti Fatimah radhiyallahu anha berjumpa dengan ayahnya Nabi SAW. Wahai Rasulullah, setiap Nabi ni ada doa khusus. Setiap Nabi diperintahkan dengan doa khusus. Maka doalah untuk cucu-cucu kamu ya Rasulullah. Minta Allah Ta'ala pelihara mereka. Nabi SAW kata apa? Tak boleh. Doa ni aku simpan di padang mahsyar untuk umat aku. Begitu cinta, begitu kasihnya Nabi SAW dengan kita tuan-tuan. Tapi kita tanya diri kita, adakah kita cinta Rasulullah? Adakah kita sayang Rasulullah? Adakah kita rindu Rasulullah? Hari ni tuan-tuan, kita cuba islah diri kita. Hari ni berapa banyakkah yang kita dah selawat daripada Nabi SAW? Berapa kalikah yang kita dah selawat Nabi SAW? Berapa kali yang kita dah sebut nama Nabi SAW? Bayangkanlah tuan-tuan, inilah iman kita tuan-tuan. Iman kita bukan kata kita dapat nama Islam, kita dah beriman dengan Allah, bukan tuan-tuan. Tak cukup sekadar nama kita Islam. Ada di kampung-kampung orang-orang asli tuan-tuan, di belah-belah Selangor ni tuan-tuan, nama orang Islam Muhammad Amin, Muhammad Ali, tapi dia masuk gereja. Saya pergi tuan-tuan, saya pergi tempat-tempat tersebut tuan-tuan. Kami bawa satu jemaah, kami pergi ziarah mereka-mereka ni di kampung-kampung orang-orang asli di Banting, Selangor. Nama orang Islam, dengan pakai kepiah semua, orang Islam, rumah orang Islam, tapi tak main surau. Tak ada orang bimbing mereka tuan-tuan, tak ada orang ajak mereka untuk ke arah Islam. Tapi orang-orang Kristian, Yahudi Kristian ni, dia buat kerja dakwah. Dia pergi jumpa orang-orang macam ni tuan-tuan, dia bawa bagi bantuan, bagi duit, apa semua, bagi zakat untuk mereka, bawa pergi gereja. Nama sil orang Islam tapi tidak beriman dengan Allah. Inilah tuan-tuan tanggungjawab kita yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita. Benda ni lah tuan-tuan yang akan menyelamatkan kita apabila kita dakwah, ajak manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kerja Nabi SAW. Maka marilah sama-sama kita tuan-tuan, kita ambil iktibar daripada penyampaian malam ini, sama-samalah kita islah diri kita, kita bawa keluarga kita, sahabat-sahabat sehandaian kita, masyarakat yang kawan-kawan kita di sekeliling kita ni tuan-tuan, untuk mantapkan iman seperti mana Nabi SAW buat kepada sahabat Rasulullah. Jadi tuan-tuan, maka akhir kita, marilah sama-sama kita doa pada Allah, minta Allah SWT redha dengan kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala wa hazna idza syi'ta sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada diri saya sendiri tuan-tuan, minta ampun daripada Allah dan minta maaf jikalau ada sebarang perkataan yang terlanjur, yang mana ada kekurangan, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Marilah sama-sama kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.